ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kerana pada malam ini, malam Jumaat, hulu segala malam, Allah izinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini, bersama-sama kita abadikan masa yang Allah anugerahkan kepada kita antara Maghrib dan Isya untuk kita hadir dalam majlis zikrullah, majlis memperingati Allah yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai majlis taman-taman syurga di dunia. Sebelum kita dapat syurga di akhirat, belum masuk syurga di taman-taman yang sebenarnya nanti sana, kita masuk dulu dalam taman-taman syurga di dunia. Ya, kata Nabi, apabila kamu lalu ikut taman-taman syurga di dunia, maka singgahlah dan petiklah buah-buahannya. Ditanya sahabat, apa itu taman syurga ya Rasulullah? Jawab baginda, itulah dia majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis berzikir, majlis-majlis menyebut nama Allah, memperingati Allah. Ditanya sahabat lagi, ada seorang tu ya Rasulullah, dia bukan datang nak ngaji, dia nak sembahyang aja. Tapi sementara dia nampak ada orang ngaji, dia menunggu. Dan dia pun bersama-sama menghayati majlis tersebut. Asalnya dia bukan nak hadir pun. Dia hanya singgah sebentar untuk menghadiri majlis ilmu. Kebetulan ada majlis itu di hadapan dia, maka dia menghayati majlis ilmu itu. Dia pun datang sama-sama berserta dengan zikrullah tadi. Kata Rasulullah, orang itu pun dapat fadilat. Orang itu pun dapat ganjaran yang disediakan oleh Allah bagi mereka-mereka yang hadir di dalam taman-taman syurga di dunia. Dapat dia buah-buahannya. Buah-buahannya apa? Iaitu ilmu yang memberi manfaat. Yang kita nak ngaji ni biar ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat tu tandanya ada 6. Yang pertama, lagi banyak ilmunya, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, lebih gemarnya kepada akhirat. Yang keempat, dia tahu kelemahan dirinya. Dia tahu kekurangan dirinya. Kita hari ini tahu apa? Kekurangan orang lain, kelemahan orang lain. Diri kita tak tahu. Orang lain nampak, ya orang ni malas, orang ni apa? Tamu datang ke surau, orang ni cakap besar, orang ni sombong, orang ni ego, nampak. Tapi dia tak nampak kelemahan dirinya sendiri. Orang yang ada ilmu yang memberi manfaat, dia nampak kelemahan dirinya. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Dan yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh merosakkan ilmunya, iaitu ujub dan riak. Itu dia 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Kalau tak ada salah satu daripada 6 ni, ilmu itu bukan memberi manfaat, malahan ilmu yang memberi mudarat kepada dia. Mudah-mudahan malam ni kita dapat ilmu yang memberi manfaat. Baik, tang mana kita nak baca? Sudah tak tahu di mana.
Tajuknya apa? Ya, ilmu yang beri manfaat. Fadilat ilmu. Okey. Ya. Jangan buka surat. Saya Rumi. Muka surat 22. Rumi. Okey. Muka surat 22. Faedah. Okeylah kita baca ya. Tajuk kita ni masih lagi kelebihan ilmu dan ulama. Apa lebihnya ilmu tu? Orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, apa bezanya? Kemudian ulama pula. Kalau dia jadi ulama, apa kelebihan dia? Kenapa nak jadi ulama? Apa kelebihan orang yang banyak ilmu tu? Terus apa? Pandai macam doa jadilah. Pandai macam doa jadilah. Apa dapat? Jenuh makan pulut peri. Ya, kedah. Kalau orang gelori turut je dah. Bila dia tak datang, turut ke rumah. Mana Tuan Haji Salim ni? Turut je man. Baru pandai macam doa. Sudah jenuh makan pulut peri. Ya. Bila orang gelori, manggil dia. Bila orang gelori, manggil dia. Bila orang gelori, manggil dia. Orang yang apa tak tahu ni, dipanggil dia juga. Tapi kalau tak datang, lantak lah katanya. Tapi kalau orang yang ada ilmu tu, yang pandai macam doa tu, kalau tak datang macam turut ke rumah. Itu kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Baik. Buka surat 22 ya, dibaca. Hikayat. Ya, 22 ya. Faedah. Setengah daripada yang terlebih kuat, sebab bagi hafaz itu, hafaz tu artinya bukan hafal. Hafal tu salah satu daripada menghafaznya. Hafaz tu artinya memelihara. Memelihara. Dia hafal pun tak, pelihara pun tak, amal pun tak, yakin pun tak, kembangkan pun tak, dan diperjuangkan. Itu namanya hafaz. Baru dapat title hafiz. Kalau dia hafaz 30 juzuk Al-Quran, baru dapat title hafiz. Macam mana hafaz? Yang pertama hafal. Tak ada sangkut-sangkut. Yang kedua amalkan. Yang ketiga yakin benar-benar. Yang keempat kembangkan kepada masyarakat. Yang kelima diperjuangkannya dalam kehidupan dia. Ini 5. Baru layak dipanggil Al-Hafiz. Kalau tidak, panggilan dunia je lah. Tapi dia tak layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak hafiz tapi menentang hukum Allah? Ada ke tak ada? Ada. Ada tak hafiz bersekongkol dengan orang-orang yang menentang hukum Allah? Ada ke tak ada? Itu tak layak dipanggil hafiz. No. Jangan bayar siapa-siapa ni. Ya? Tak layak lagi dipanggil hafiz. Hafiz ni dia mesti yang pertama dia hafal, yang kedua dia yakin, yang ketiga diamalkannya. Mana yang disuruh dia buat, yang dilarang ditinggalkannya. Yang keempat dikembangkannya kepada masyarakat. Yang kelima diperjuangkannya dalam kehidupannya. Baru layak dipanggil Al-Hafiz. Baik. Setengah daripada mereka yang kuat, sebab bagi hafaz itu bersungguh-sungguh. Nak bersungguh-sungguh. Dan mengekali dan sedikit makan. Kalau nak banyak hafalan, nak baca-baca Quran hafal, doa-doa nak hafal, hadis-hadis hafal, ayat-ayat Allah hafal. Ini di antara kata pengarang tadi apa? Sebab bagi hafaz tu bersungguh-sungguh. Yang pertama mesti bersungguh-sungguh. Jangan sambil lewa je, nak bersungguh-sungguh. Kalau sambil lewa je itu yang inna ataina pun tak hafal tu. Itu yang kuliah tak habis-habis tu. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Menung kejap. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Jenuh tak jumpa-jumpa apa? Lakum dinukum tak jumpa-jumpa. Itu bukanlah bersungguh-sungguh namanya ya. Jenuh. Di belakang tu ada mamak cendol. Dia nak lekas jual cendol. Apa hal tu imam ni balik aja kata. Sudahnya dia tak tahan apa? Oi, lakum dinukum taramarika. Baru teringat tu imam tu, lakum dinukum waliyadin. Terpaksa berkorban mamak tu, mayang tu. Kerana nak mempertahankan cendolnya tak laku lagi.
Kenapa? Orang tu balik. Sebab itu tuan-tuan kalau first time jadi imam, jangan harus baca qul ya ayyuhal kafirun. Kalau first time dah lain macam Haji Salim ni. Lain macam Tuan Haji Rai, lain macam Cikgu Rusli. Itu tak apa Tuan Haji Rusli tu. Itu sudah establish. Kalau first time, tak pernah. Banyak berlaku apa itu. Ada seorang dilantik dia jadi imam jemaat. Itu kampung saya dululah. Itu masa saya budak lagi tau. Dilantik dia imam jemaat. Dia pun pergi naik tu. Rupanya dia ngetor tu, nampak kain macam dia anu di kipas angin. Lutut tau. Lepas tu nak baca pula, nak action tu baca surah Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu izanu. Itu aja. Ya ayyuhallazina amanu izanu. Ya ayyuhallazina amanu izanu. Jenuh orang belakang abah je. Dia tak erti juga. Nyudahnya. Allahu Akbar. Terus rukuk. Rukuk tu tak apa tapi yang betul. Tu batal ke tak? Batal dah semayang. Ramai orang lepas tu semayang balik. Pasal apa? First time. Lepas tu kalau first time jadi imam, bacalah ayat-ayat yang tolak tak tumbang punya. Tahu ke ayat-ayat yang tolak tak tumbang? Qul huwallahu ahad. Itu tak ada tumbang. Baca. Jangan baca ayat yang tinggi-tinggi sehingga apa. Lagi satu jangan baca ayat apa? Ayat apa? Wattini wal zaitun. Jangan harus dibaca. Tahu? Gemuk sangat. Pergi ke surah lain. Summa radadnahu asfala safilin. Lagi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Itu dah minum. Dah ngaku kepala. Bila pula aku baca wal asri? Aku baca apa? Aku baca watin. Tak terjumpa falahum ajrun ghairu mamnun. Tak jumpa. Aku harus baca itu lah. Nak baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad juga apa salah? Salah ke? Begitulah tuan-tuan ya. Itu kan hafal. Tak ada bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh insya-Allah hafal ya. Dan mengekali bersungguh-sungguh gitu kekal. Dan sedikit makan. Makan sikit lagi lepas ni ada makan tau. Rasa saya lah. Pasal saya disuruh buat doa lepas ni. Ada sahabat kita nak ke Mekah, nak pergi umrah. Ada makan nak lepas ni? Jangan melantak lagi, tak mau kuat dulu. Pada sikit makan. Dia sedikit makan. Dan sembahyang tahajud pada malam. Rajin-rajinlah sembahyang tahajud di waktu malam. Kerana Allah puji orang-orang yang boleh sembahyang tahajud tu. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Kata Allah. Mereka merenggangkan lambung mereka dari tempat tidur mereka. Puji Allah Ta'ala orang yang suka tahajud. Kita terkejut medan. Terus akan tahajud terkejut medan. Jadi rajin-rajinlah sembahyang tahajud. Sama ada tengah-tengah malam ataupun di awal subuh tu. Sebelum subuh tu bangkit awal sikit. Kerana subuh lambat 6.12 baru ada subuh. 6.14 tu subuh. Pukul 5.30 tu boleh lah bangkit lagi dah. Boleh lagi tahajud lagi tu ya. Pukul 5 lagi bagus. Ini dah orang dah azan baru bangkit. Azan baru bangkit. Baru nak ambil air semayang. Datang-datang masbuk. Ya. Boleh tengok kanan tu, tengok orang tu dia juga. Zuhur kan dia juga. Asar kan dia juga. Maghrib kan dia juga. Asal semayang masbuk. Itu mujur mau semayang pun. Yang tak datang langsung tu, ada tak? Jadi apa salahnya buat perubahan? Change your attitude. Bangkit awal-awal. Sekarang ni apa masalah tak boleh bangkit? Cakap apa masalah tak boleh bangkit? Handphone ada. Lagi? Jam loceng ada. Lagi? Mikrofon ada. Apa lagi masalah tak boleh bangkit? Masalahnya apa? Ini aja. Inside here. So malam ini make it an effort. Azam betul-betul. Aku mesti nak bangkit sebelum waktu subuh untuk sembahyang berjemaah waktu subuh. Kerana orang yang sembahyang jemaah waktu subuh fadilatnya seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Ndak ke tak ndak? One more time. Ndak ke tak ndak?
Sekali lagi. Tak semangat jawabnya. Ndak ke tak ndak? Atas? Bila nak buat? Bila nak buatnya? Malam ni. Subuh esok. Bukan melawak ni. Betul ni ya? Ini asal subuh masbuk. Asal subuh masbuk. Asal subuh masbuk. Dia yang paling lambat. Betul dia pula yang paling cabut. Yang paling lekas cabut dia juga. Lepas salam bah. Lepas salam bah. Lepas salam bah. Apa bah? Kumbat. Getik benar ke nak nyebut nama Allah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Getik benar ke? Marah ke Tuhan sebut apa tu? Apa salahnya tunggu kejap, wirid dulu bersama dengan Tok Imam, sehingga habis baca doa Tok Imam. Ini dah lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Bukan tuan-tuan ni yang menyodak mati dengan saya, tuan tak ada sini, tempat lain. Lepas salam bah, getik benar ke nyebut nama Allah? Getik benar ke memuji Allah? Getik benar nak buat aku janji dengan Allah? Cik malas ngaji orang keras benar, kasar benar. Itu dia. Tengok-tengok dia juga. Tengok-tengok dia juga. Esok dia juga. Lusa dia juga. Hari-hari dia juga. Tak ada orang lain. Cuba buat perubahan. Change for the better. Kubur dah dekat dah tu. Bukan jauh mana lagi. Ingat ada ke 100 tahun lagi baru nak pergi ke kubur. Yang cakap ni lagi dekat lah. Sebab itu dia kerah dia malam ni. Lantak. Marah-marah. Bila nak berubah? Bila nak berubah? Now. Start from now. Itu dia. Baik. Dia bersungguh-sungguh. Dan mengekali. Kekal. Sedikit makan. Dan sembahyang tahajud pada malam. Dan membanyakkan membaca Al-Quran. Kita di Batu Putih ni banyak pakar-pakar Al-Quran. Tok guru saya pun ada di Batu Putih ni. Apa salahnya belajar dengan dia? Apa salah disemak bacaan tu dengan dia? Saya tak tahulah berapa orang yang pagi-pagi baca ni. Saya tahu 2 kali seminggu ada baca Quran sini. Berapa orang yang menyertai? Yang lain tu ke mana? Berapa orang yang menyertai kelas pengajian hari Selasa dengan hari Khamis, kalau tak salah saya di sini, Batu Putih ni. Tok gurunya ada. Kena duit ke? Kena bayar yuran ke? Atas? Pasal apa tak nak? Itu dia. Lantak lah. Marah-marah. Kena buat ni. Sekarang telefon. Esok bulan depan tak payah datang ustaz. Tak ada datang lagi. Kemudian, dan membanyakkan membaca Al-Quran dan membaca. Tak kala mengangkat akan kitabnya. Angkatkan kitab tu, bacalah. Kitab ini dibaca. When was the last time you open up this kitab? Orang yang ada kitab. Yang tak ada kitab lagi teruk. Yang ada kitab. When was the last time you open this kitab? Last month. Itu muncul last month ada. Kalau last month dia tak ada, 2 bulan sudah. 3 bulan sudah. Okey. Kemudian, yang baca apa? Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab ayadal abadina abidina wa zahrad dahirina wa zahrad dahirina. Dengan nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah yang Maha Besar, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah, maka Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Mengetahui sebilangan segala huruf yang telah tertulis dan yang akan ditulis sepenuhnya, sepenuh abad dan juga sepanjang masa. Itu kaedahnya. Baca ni. Saya pun ini lepas ini nak baca lagi ya. Ini baru nak mula baca.
Dan membanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Nah. Karena sekali kita selawat, Allah balas balik berapa kali? 10 kali. Kita selawat minta doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawatlah dan salam ke atas penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa lah tu. Ya, mudah-mudahan Allah berkati dan Allah rahmat dia. Itu doa kita. Kalau Allah balas balik selawat, Allah bukan doa. Allah balas balik selawat 10 kali, Allah doa gitu. Bukan. Allah tanda Allah nak ampunkan dosa kita. Kalau Allah selawat dengan kita, artinya Allah nak ampunkan dosa kita. Kita minta sekali, dia balas 10 kali. Ndak ke tak nak? Sekali lagi, ndak ke tak nak? Atas banyaklah berselawat dengan Allah Taala. Bukannya teruk. No, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadikan apa? Jadikan bahan kalau latah pun Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tengah latah tu, cucuk orang pinggang Allahumma shalli ala Muhammad. Telaga aku Allahumma shalli ala Muhammad. Terantuk kepala ketiak Allahumma shalli ala Muhammad. Jadikan budaya. Jadikan apa? Budaya. Selawat ni. Dan Allah balas balik. Walaupun tak sengaja, Allah balas balik selawat tu 10 kali. Dan membanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar perkataan Nabi tu disawat dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Dan bersugi. Udah. Siapa ada sugi angkat tangan. Siapa ada sugi angkat tangan. Dah seorang pun tak ada, nampak? Yang nak pergi ke Mekah Hazrat ada beli sugi dah. Ya? Mana letak sugi tu? Dalam poket. Mana? Keluarkan tengok. Sudah kering. Artinya memang kering, ini kan basah lah sugi. Ya. Ada orang sampai menghina sugi, mana tahu? Ada tak? Dia menghina sugi. Ya Allah, genyinya aku nengoknya. Udah masuk dalam poket, kau letak di dalam poket tu keluar balik. Genyinya aku nengoknya. Dia menghina sunnah Nabi itu, tahu? Apa genyinya? Ayah dia tu, ayah dia siapa? Ayah dia kita. Masuk dalam poket balik, ambil tu ayah dia kita tu. Genikan dengan ayah dia kita sendiri. Kalau ayah dia orang, iyalah. Kalau sugi Cikgu Isa punya, tu Haji Isa punya sugi tu, saya ambil. Itu ialah geni ayah dia. Ini saya, ayah dia saya, apa geninya? Tuan-tuan ayah dia masing-masing geni kan? Siapa mengamalkan satu sunnah Nabi, satu saja sunnah Nabi, dikala orang mencemuh-cemuh sunnah Nabi itu, orang lain semua menghina sunnah Nabi, dia amalkan, dia dapat pahala 100 syahid. Nak ke tak nak? Bila start nak sugi, saya tahu sini ada 2-3 orang yang sugi, saya nampak pun bila start yang lain-lain tu, geni lagi kan? Kata Rasulullah apa? Laula an asyqa ummati la amartuhum bisiwaq kulla inda solah. Kalaulah sekiranya tidak menyusahkan umat aku, kata Nabi. Kita dah tamat kitab tu pun. Dah tamat ke dah kitab tu? Hidayatul Salikin dah tamat belum? Kalaulah tidak menyusahkan umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka supaya bersugi pada tiap-tiap kali sembahyang. Dan kita ini pun ada bab sugi nanti. Nanti akan datang kita baca insya-Allah bab bersugi. Ini dia punya trailer di malam ni. Dia punya newsnya dulu ya. Jangan wayang ada news dulu kan? Ni trailer sugi. Baik, lagi apa? Bersugi dan meminum asal. Asal ni madu ya. Minum asal, madu. Ada madu tualang, ada madu lebah, ada madu kelulut. Minum madu tak apa ya. Memang digalakkan. Dan memakan kundur. Nak lekas dapat nak apa namanya? Lekat ilmu tu di dada, banyak makan kundur. Orang Melayu kata tak usah makan kundur. Katanya apa? Angin katanya. Ya ke tak? Tapi dalam kitab kita suruh banyak makan kundur. Makan kundur mana-mana. Iaitu luban az-zikri, luban az-zikri. Artinya susu
untuk berzikir. Serta sugar. Sugar tu apa? Sugar tu gula lah, sugar. Itu sugar ya. Gula. Dan makan buah zabib. Zabib tu apa? Zabib tu anggur kering. Cakap kita apa? Kismis. Kismis tu zabib ya. Zabib merah 21 biji tiap-tiap hari. Pagi belum makan sesuatu, mempusakai hafaz. Siapa nak rajin hafaz, buat ni. Apa dia? Yang pertama, banyak selawat. Selain di atas tadi ya, di atas tadi ada lagi ke? Bersungguh-sungguh tadi. Mula-mula katanya bersungguh-sungguh, kekal. Kemudian sakat makan yang banyak, banyak sembahyang tahajud, banyak selawat. Bawah pula banyak selawat. Kemudian bersuri, kemudian minum madu, lepas tu makan kundur, lepas tu makan apa lagi? Makan banyak gula. Jangan takut macam mana makan gula tu. Tapi jangan lebih-lebih. Dia bukan suruh lebih pun ya. Dan makan buah zabib, buah kismis tadi. 21 biji sehari. Siapa mengamalkan 21 biji kismis sehari, dia tidak akan kena sakit kerongkong, tahu? Dia mengapakan tekak kita tu. Banyak makan zabib. Tiap-tiap hari 21 biji. Pagi-pagi sebelum makan sesuatu, sebelum minum tu, sebelum kita kena roti canai tu, makan dulu. Apa namanya? Kismis tu. Siapa ni? Mempusakakan hafaz. Dia cepat hafal. Ini dah bila sujud sejadah nak nunggu Tuan Haji Rahmi. Nak nunggu siapa lagi? Tuan Haji Rosli. Nak nunggu siapa lagi? Tuan Haji Salim. Yang lain? Bila nak hafal. Orang muda ni hafal lah. Dia muda. Bila nak hafal? Yang dah tua-tua, yang umur 60 lebih tu bila nak hafal? Nak tunggu dalam kubur apa hafal? Hatta zurtumul maqabir. Ya, macam tu kan? Kalau nak cepat hafal, ini dia cakap. Yang pertama apa tadi? Sungguh-sungguh. Yang kedua, tahajud malam. Yang ketiga, apa? Kurangkan makan. Yang keempat, apa dia? Banyakkan membaca Al-Quran. Yang kelima, selawat Nabi SAW. Yang keenam, bersuri. Yang ketujuh, minum madu. Yang kedelapan, makan kundur. Cari kundur. Merkit tu banyak duit. Cari kundur. Ya. Dan yang kesembilan, makan kismis. Ada jual. Ya. Dan sebagainya. Dan tersebut di dalam Nuzhah An-Nufus. Kitab dia Nuzhah An-Nufus. Berkata seorang lelaki bagi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas. Terkenal dengan nama Ibnu Abbas. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma. Aku banyak lupa. Khabar kepada Ibnu Abbas, kepada Abdullah bin Abbas. Aku ni banyak melupa. Maka berkata ia baginya, kata Ibnu Abbas, lazimkan olehmu dengan kundur, ditaruh akan dia di dalam air pada malam, kemudian diminum akan dia pagi-pagi, belum makan sesuatu. Balik orang boleh buat, cari kundur, rendam dalam air, esok minum airnya sebelum mencari roti canai. Sebelum pergi bawah target tu, makan dulu air, kundur rendam. Ini boleh try ni. Boleh cuba, boleh pandu, boleh try. Tapi istiqamah lah. Jangan esok aja lusa hidup tu lah hidup. Tak ada nak hari-hari. Istiqamah. Maka bahawasanya ia mencegahkan lupa. Tak adalah lupa. Tak adalah pergi apa? Wattin pergi wal asri dan sebagainya. Kuliah tak mau habis. Tak adalah dia lupa. Baik. Dan tersebut dalam kitab juga Nuzhah An-Nufus tadi, sama kitab tadi, bermula makan kundur itu menguatkan mata. Dan ma'idah. Ma'idahnya tambah khusus. Ma'idah. Artinya tekak kita ni, kak itu apa namanya, menghilang dia. Iaitu usus. Dan jika dibakarkan dia, kundur tu dibakar, dia ambil asapnya, buat celak mata. Buatkan celak mata. Sapu mata tu. Menambahi cahaya matanya. Tak payahlah pakai cermin mata. Ini ada orang cermin mata ni. Ada yang cermin mata. Atas. Mau dia hilang? Mau mencerahkan mata. Ya, teranglah. Mencerahkan mata. Tok guru saya kata, petuanya
Hendakkan mata jangan malap. Apa kata dia? Jangan dibaca tulisan di tanah perkuburan tu. Lepas tu Nansan jangan baca. Dia boleh cepat mengkaburkan mata. Kata dia lah Tok Guru saya. Tok Guru saya umurnya 100 tahun tahu. Dah meninggal lah. 100 tahun umurnya. Dia baca kitab Aqidatun Najin tu haram bercermin. Saya masih tu umur tak sampai 60. Wow, cermin nak makan. Itu dia. Kalau dia hari Jumaat dia seorang je hafal sujud sejarah. Dia berdiri itu macam rukuk rupanya. Punya apa punya ada tua. Dia berdiri itu macam rukuk. Tapi puasanya 3 hari seminggu. Hari Senin, hari Khamis, hari Jumaat. Hari Senin, hari Khamis, hari Jumaat. Itu Tok Guru saya. Namanya Tuan Haji Husin. Tuan Haji Rani kenal di Tambun duduknya. Tuan Haji Husin Tambun tu tahu. Saya tidak pagi lepas ngajar, lepas subuh tu pergi ngadap dia. Muka kitab tahu. Dia mengingat ilmu ni dapat begitu aja ke? Kena usaha lah. Mengadap dia tiap pagi. Tengah belajar tu datang. Bol-bol berhenti. Pergi jumpa dengan Tok Guru tu, Haji Husin tu. Apa? Ngadu kan. Cucunya hilang lah. Anaknya tak nak balik-balik lah. Lepas tu, minta sembahyang hajat. Nyongeng dia cikgu apa ustaz tu. Tuan Haji tu nyongeng je dia. InsyaAllah lah. Lepas tu, ulur lah endok. Agak-agak 5 kupang ke isinya. Sekali tu tau. Saya tengah ngaji dengan dia. Datang cucunya. Tok, opah nak duit sikit. Nak beli tak apa, dah lupa saya tak apa benda nak beli. Opah nak duit sikit. Dia pun capainya tadi pinggang Mekah hanya tu. Tahu tadi pinggang Mekah. Dibukanya zip tu, dikeluarnya. Ya Allah, terbeliak mata saya tengoknya. Berkesa-kesa not 50 aja. Saya masa tu cikgu tau. Gaji 1,000 lebih lah. Terbeliak mata. Allah, banyaknya duit. Leleh-leleh tengoknya. Banyak benar duitnya. Hati dia bukan belanja apa pun. Dia duduk di masjid aja. Pagi-pagi cucu itu bawa dia ke masjid. Malam kan lepas isyak kan baru dia ambil cucunya balik. Itulah duduk di masjid. Dari situ dia iktikaf, di situ dia baca Quran, di situ dia sembahyang sunat dan sebagainya. Namanya Tuan Haji Husin. Itu Tok Guru saya tu. Di samping itu di Tambun tu ada juga Tok Guru saya. Namanya Tuan Haji Aziz. Itu datang mari ngajarnya. Itu tu dah mungkin kenal. Tuan Haji Husin tu kalau pergi ke sana kenal. Kalau dia tak kenal, dia tak berjalan. Di situ tempatnya. Tuan Haji Rahim kenal lah. Katanya dia. Baik. Itu kalau hendakkan hafalan. Makan kundur itu menguatkan mata dan maidah. Iaitu khusus. Dan jika dibakarkan dia, diambil asapnya buat celak mata. Bertambah terang mata tu. Menambahi cahaya mata. Dan dimamah akan dia. Bertambah akal. Kalau kita mamah-mamah dia tu, tambah akal kita. Cerdik sikit. Tak ada bingung. Benar aja ngaji tak dapat. Ngaji tak dapat. Jenuh negor tak dapat. Tak ada benar. Ini menambah akal dia. Lagi apa? Dan menghilangkan yang basah-basah pada kepala. Artinya sakit kepala hilang. Pening-pening kepala hilang. Dan memakan akan dia menghilangkan angin. Dia menghilangkan angin. Apa punya kundur ni? Bukan mendatangkan angin. Menghilangkan angin. Dan memutuskan balgam. Balgam tu apa? Kahak. Itu balgam. Sebab itu saya talak 3 dengan ais tau. Kerana dia mendatangkan balgam. Kalau orang kahwin menderita tu. Yang ada air ais tu. Pada air mineral tu alhamdulillah. Pasal apa? Dia mendatangkan balgam. Walaupun di bulan Ramadan. Tak usah minum air ais. Iaitu lendir. Dan iaitu membaikkan bagi demam balgami. Demam balgami itu demam sakit tekak. Okey. Punca kelupaan. Sikit lagi tuan-tuan. Punca kelupaan. Dan ada pun sebab yang mempusakai lupa. Iaitu ada 12 sebab. Yang pertama maksiat. Yang kedua banyak dosa. Yang ketiga suka cita pada fikir jalan dunia. Teringatkan dunia aja. Teringatkan projek aja. Teringatkan duit aja. Teringatkan pangkat aja. Teringatkan kedudukan aja. Lain tak ingat. Yang keempat banyak membimbang dengan pergantungan dunia. Bimbang ke dunia aja. Kalau aku pun ini apa lah, tak dapat naik pangkat. Kalau ini tukar demi aku, kalau ini tak naik gaji aku. Bimbangkan dunia aja.
Jadi itu sebab apa? Menjadi lupa. Kerana ingatan dia berkalih kepada dunia. Kemudian yang kelima, makan kazbarah. Apa kazbarah basahnya? Iaitu daun ketumbar yang basah. Yang makan. Saya tak pernah tengok mana rupa daun ketumbar. Yang basah tu jangan makan. Yang keenam, makan buat tufah. Tufah tu apple. Apple masam. Apple masam makan itu jangan. Dia mewarisi lupa. Apple hijau tak apa. Ini yang masam tu. Itu tufah yang masam. Yang ketujuh, menilik kepada sesuatu yang direbus. Benda yang berebus, yang keluar asap tu jangan ditengok benar-benar. Yang ke-8, membaca suratan pada kubur. Ada dalam kitab rupanya. Patutlah tuan guru saya kabur jangan baca di batu nisan. Jangan baca suratan di kubur. Saya dah tamat ngajar ni mana? Lupa kita nak ingat balik. Dah tamat, tamat Melayu dah tamat ni. Kemudian yang sedang baca ni di Cikoi, Masjid Cikoi baca kita ini juga. Begitu juga di Tanjung Rambutan. Pasal itu lupa kau pasal Tanjung Rambutan tu. Membaca suratan pada kubur. Yang ke-9, berjalan antara qitar unta. Qitar unta tu dia berjalan. Apa qitar? Kumpulan-kumpulan unta tu dia berjalan tengah-tengah tu ya. Yang ke-10, mencampak tuma hidup pada bumi. Tuma hidup tu campak pada bumi. Apa tak boleh? Nak campak mana? Letak atas tunggu ke? Kenapa? Jangan terus ke bumi. Yang ke-11, berbekam, buang darah di lubang tengkuk. Nak buang darah jangan di lubang tengkuk. Di mana entah? Saya tak pernah bekam. Di bahu tak apa? Jangan di lubang tengkuk. Yang ke-12, memakan sesuatu yang menambahi balgam. Makan benda yang boleh menambahkan kehak tu. Macam ais. Ais Bandung. Lagi? Apa lagi? Ais cendol. Lagi? Ais kacang. Boleh menambahkan balgam. Seperti banyak minum air. Maka sekaliannya itu mempusakai lupa. Siapa nak lupa, buat ni. 12 perkara. Kata qil. Apa kata qil? Kata qil. Kata deme. Tak siapa orang tak ada kabur. Kalau ada orang sebut ni kabur. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Umar, kata Rasulullah, kata Ali Abi Talib. Ini tak tahu siapa orang. Kata qil. Artinya apa? Kata mereka. Kata deme. Itu kata qil. Dalam kitab kita boleh banyak jumpa qila wa qala. Kalau qala tu ada orangnya. Kalau qila tu berkata orang-orang tu. Tak tahu siapa orang. Ya, apa telah muafakat 70 Nabi alaihimussalam. Ya, alaihimussalam tu ke atas mereka. Salam, selamat. Nabi-nabi itu selamat 70 orang semuanya. Atas bahawasanya banyak lupa itu daripada banyak balgam. Kerana banyak kahak, banyak lupa dah. Kalau kita tengah jadi imam tu, bila kahak ada tu, lupa tau. Saya selalu kena apa tu. Ya, kahak tu macam kira nak betul kahak itu dah lupa. Kena ulang balik. Sampai tak habis pun ada. Qanah saya tabat tiada tak terhabis kan tahu. Tabat tiada abilah bin watab ma adra begini jenuh ma adra. Pada ada patut ma arna tak terjumpa ma arna. Sudahnya tak habis. Terus Allahu akbar. Mujur tak ada kalau tidak batal sembahyang. Itu qanah tu. Itu pengalaman jadi imam lah. Nak ngaburkan tuan-tuan ni. Kalau jadi imam, jangan harus dibaca apa kalau first time? Jangan harus baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Lagi jangan baca apa? Wattin wazaitun. Lain yang sudah establish tu tak apa ya. Macam orang muda kita ni dah establish tak apalah, boleh lah ya. Baik. Lagi apa? Banyak balgam itu daripada banyak minum. Banyak kahak itu kerana dia banyak minum. Dan banyak minum itu daripada banyak makan. Banyak minum sebab banyak makan. Jadi makan dia oleh berpatutan. Bukan jangan makan, berpatutan. Jangan kenyang benar sampai muntah. Tahu ke muntah? Makan lagi. Itu tak boleh tu. Rasulullah dia makan berhenti sebelum kenyang. Kita tak berhenti selagi tak muntah.
Itu sebab Rasulullah makan duduknya macam mana? Gimana duduk Rasulullah makan? Atas kakinya macam orang tabligh tu duduk. Kopi tu. Kalau duduk macam tu, cepat terasa kenyangnya. Kita ni pasal apa lambat terasa kenyang? Pasal duduk bersila. Bila bersila, perut tu terboyer je. Tahu ke terboyer? Bila keluar masuk nasi dalam tu, bawah, 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 bawah. Ada banyak ruang ni. Bawah, bawah, bawah. Udah sampai ke leher ni baru terasa. Masih di bawah tak terasa. Itu kita. Saya lah begitu. Sebab itu kalau apa namanya selalu ikut macam orang tabligh tu, duduk macam tu, cepat terasa kenyang. Bila cepat terasa kenyang, cepatlah berhentinya. Baik. Lagi apa? Banyak minum itu daripada banyak makan. Dan makan roti kering itu memutuskan balgam. Nak makan roti kering. Dan demikian lagi makan buah zabib. Zabib tadi apa? Kismis, ya, kismis. Buah kismis, zabib. Anggur kering. Pagi-pagi sebelum makan sesuatu dan jangan banyak makan daripadanya, maka berhajat kepada minum air. Jangan banyak minum. Berapa biji makan? Habib? Zabib tu berapa biji? 21 biji. Udah, jangan banyak. Jangan sampai serau pula makannya. Kenyang ke dia je. Biar 21 biji. Dia memutuskan balgam. Jadi bertambah balgam. Kalau banyak makan, banyak balgamnya. Dan bersugi itu mengurangkan balgam. Dan bertambah hafaz dan fasih lidah. Ingat ke cerita Sayyidina Umar dalam peperangan di Palestin? Peperangan melawan tentera Rom di Palestin. Tak ingat ke cerita itu? Perang tak menang tak kalah. Perang tak menang tak kalah. Perang tak menang tak kalah. Berhari-hari begitu. Sampai berbulan-bulan tak menang tak kalah. Biasanya tentera Islam ketika itu 2-3 hari perang menang. Ini tak menang tak kalah. Mereka minta bantuan daripada Sayyidina Umar. Ketika itu khalifah Sayyidina Umar. Rasulullah dah wafat dah. Sayyidina Umar ketika itu khalifah minta bantuan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun datang. Dia datang patut apa? Patut pressure lah tombak, tajam keedaknya. Pressure lah panah cukup keedaknya. Pressure lah kuda, elok keedak kudanya. Pressure lah senjata cukup. Tidak, patut apa itu? Tapi Umar tak ada pressure itu. Dia pressure tenteranya semayang berjemaah keedak. Ditengoknya ada yang berjemaah, ada yang tidak. Yang datang pula tu barisannya bengkang-bengkok. Tak ada lurus, tak ada pula rapat-rapat. Tapi yang paling tegas Umar tengok, tenteranya dah tak ada lagi bersugi ketika nak semayang. Sudah tak ada pakai sugi lagi. Macam kita hari ni lah, sudah tak ada bersugi lagi. Nak semayang tak ada pakai sugi. Maka kata Umar berpidato kepada tenteranya, kalau kamu mahu menang dalam peperangan ini, yang pertama kamu jangan tinggal semayang berjemaah. Yang kedua, bila kamu berdiri untuk berjemaah, betulkan saf tu sehingga lurus. Sebab itu untuk imam, jangan terus takbir dulu, tentukan saf tu lurus dulu, ya. Bacalah istawu lis-solati rahimakumullah. Baca begitu. Jangan istar. Kalau istar nama saya. Istawu lis-solati rahimakumullah. Samakan oleh kamu akan saf. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Ataupun baca hadisnya, bukannya sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Fa inna taswiyatas, bukan tis ya. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Itu hadis. Samakan kamu oleh saf, maka menyamakan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang. Kata mesti lurus, rapat. Kemudian tiap-tiap kali kamu semayang mesti bersugi katanya. Dengar itu tentera-tentera Umar pun bersugilah dalam semayang. Rupanya tengah mereka bersugi itu ada spy mengintip dari luar. Ditengoknya tentera Umar tu kayu dikonyah sana. Oi, dahsyat tentera Umar ni katanya. Kayu dikonyahnya. Kalau kayu pun konyahnya, kalau kita habis ada kata-kata dia aja lah. Belum berperang lagi sudah dapat apa? Psychological advantage. Faham kita macam orang putih ni?
Udah ada apa? Semangat nak menang tu. Udah takut mereka tu tengok tentera Umar. Dah ada advantage secara psikologi. Ya, tak lama lepas itu perang menang. Tuan-tuan dan puan-puan, apa kena mengena Sugi dengan menang perang? Apa kaitan Sugi dengan menang perang? Sugi ni macam Power Rangers kan? Mati semua, betul kan? Apa kaitannya dengan menang perang? Tak ada apa kaitannya. Tapi bersugi ini mendatangkan bantuan dari Allah Ta'ala. Bila kita bertakwa, Allah bantu. Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Bila Allah bantu, apa? Sedikit pun tentera Islam boleh mengalahkan tentera kufar yang banyak. Tengok perang Badar 313 mengalahkan tentera kufar berapa? 1000 lebih. Ini kerana ada dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Kita pun begitu juga, kita berjuang. Tak menang, kita cari takwa dulu. Baru kekuatan lahir. Kekuatan lahir itu hanya zahir saja. Tapi yang pentingnya takwa. Semayang tu diapakan dulu ya. Okey. Jadi demikian lagi makan buah zabib pagi-pagi sebelum makan sesuatu. Dan jangan banyak makan daripadanya. Maka berhajat kepada minum air. Jadi bertambah balgam. Banyak minum, banyak balgam. Dan bersugi itu mengurangkan balgam. Dan menambahi hafaz fasih lidah. Kerana bahawasanya bersugi itu sunat sunniyah. Sudah ada sunat sunniyah. Katanya sunnah. Sunnah ni ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. Itu namanya sunnah. Ya. Macam semayang fardu ni wajib, sunnah itu. Rasulullah tak pernah tinggal. Berjemaah tu sunnah lah. Rasulullah tak pernah tinggal. Itu sunnah yang wajib. Sunnah yang haram, benda yang haram lah. Rasulullah tak pernah buat. Itu sunnah itu. Bila kita tak buat, kita ikut sunnah Rasulullah. Begitu dia yang harus. Ya. Yang harus menguat. Harus Rasulullah pun. Rasulullah tak pernah muat dan makan. Rasulullah makan, kita makan. Tapi Rasulullah tak pernah muat. Tahu? Yang gemar muat siapa? Yang gemar muat siapa? Kita. Rasulullah tak pernah muat. Kerana menguat tu datang dari siapa? Datang dari syaitan. Pandai pula tu. Mana dia? Ya. Menguap tu datang dari syaitan. Sebab tu bila kita menguap apa baca? Apa baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Betul-betul sebut. Jangan aung. Aung tu kucing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aung ya. Jangan aung. Kucing yang aung tu. Ini kadang-kadang aung nak apa macam nak baca doa nak makan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya. Satu A, satu Marah tu guru kan dia ngajar tajwid ni, saya belum ambil alih malam ni. Ya. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim bila muat tau. Datang dari syaitan. Rasulullah tak pernah muat. Kerana syaitan takutkan Rasulullah. Ya. Baik. Mari kita tadi. Dan bersugi itu mengurangkan balgam dan menambahi hafaz dan fasih lidah. Kerana bahawasanya bersugi itu sunat yang sunniyah. Ya, sunat yang sunnah. Saya kata tadi, sunat tu ada yang sunnah. Sunnah tu ada yang sunat. Ada yang wajib. Ada yang haram. Ada yang makruh. Ada yang harus. Dan menggandakan pahala sembahyang. Ada dalam Hidayatul Salikin kita dah baca dah. Orang sembahyang bersugi itu pahalanya 70 kali ganda daripada orang yang sembahyang tanpa sugi. Ya, solatun bisiwak afdalu. Lebih baik, lebih besar pahalanya. Ya, min sab'ina solat bila siwak. Lebih baik daripada 70 kali sembahyang tanpa sugi. Dengar ke demi hadis ni? Atas? Lepas ni bersugilah. Nanti kita bab bersugi ada sini. Dalam kitab ini. Kalau lama ada mengaji kitab ini, kalau tak lama entahlah. Entah mana bab sugi ada. Nanti kita cari insya-Allah. Seperti barang lagi yang akan datang pada babnya, ada bab sugi ya. Nanti kita cari mana dia. Mana apa dia punya indeks nak tengok mana dia sugi. Bab yang kau apa sugi. Nanti sugi pada menyatakan kelebihan selawat, kelebihan iman, kelebihan wuduk. Ni bab yang ketujuh. Agaknya bulan berapa kita nak baca agaknya? Bulan 7 tentu tidak ni. Tahu. Ini dah bulan 2.
Bab yang ketujuh. Ini belum bab yang pertama pun habis lagi. Bab kesugi insya-Allah akan kita baca. Faedah azimah. Apa kata azimah? Azim. Apa azim? Astaghfirullahalazim. Apa kata azim? Ya Allah. Seorang tak jawab. Agung. Allah yang maha agung. Besar. Faedah azimah. Faedah yang besar. Faedah yang agung. Ini faedah yang amat besar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa kehendak hafaz segala ilmu halusnya dan kasarnya, ilmu halus pun boleh, ilmu kasar pun boleh, ilmu yang senang-senang pun boleh, yang susah-susah pun boleh nak hafaz, maka hendaklah disurat pada bejana. Bejana tu biar suci. Bejana tu apa? Bekas hayo, tu bejana. Bayan ke, yang kecil sikit tu apa nak gulanya? Takor ke, tu bejana ya. Perin ke, pinggan ke, tulis pada pinggan. Ya, ayat Quran ni tulis itu ya. Siapa nak hafal, barang siapa nak hafal segala ilmu halusnya dan kasarnya, maka hendaklah disurat pada bejana yang suci. Ini dia ayatnya. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Surah Ar-Rahman ya. Ayat 1 sampai 6. Lepas tu tulis yang lain, la tukharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattami' qur'anah, summa inna alaina bayanah. Surah apa? Surah Al-Qayyimah ya. Surah Al-Qayyimah ayat 16 hingga 19. Kemudian surah lagi, bal huwa Qur'anum majid fi lawhin mahfuz. Artinya apa? Bahawa Qur'anum majid itu di dalamnya ada tertulis apa yang ada di lauh mahfuz ya. Itu dah. Kemudian sudah tulis ni ayat-ayat ni tadi. Kemudian dihapuskan dia dengan air Zam-Zam. Ambil air Zam-Zam di rumah. Kalau tak ada pesan dengan Zadi esok, dia nak pergi ke umrah esok. Bawa air Zam-Zam. Dan diminum dia. Bukan sekali minum, hari-hari kira. Dihapuskan dia dengan air Zam-Zam, tu minum air tu. Dan saya hafaz ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya. Dengar je ngajar ni dapat hafal. Dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu mujarab. Mujarab tu apa? Mustajab ya. Dan kata Al-Kalbi, nama orang Al-Kalbi, ada bagiku anak, tiap-tiap membaca ia akan sesuatu daripada Al-Quran, lupa ia. Maka melihat aku dalam tidurku akan orang yang berkata bagiku, surat olehmu Ar-Rahman 'allamal Quran yang tadi ya. Suratkan itu. Sampai bal huwal Qur'anul azim fi lawhil mahfuz ya. Bal huwal Qur'anul majid fi lawhil mahfuz. Sampai itu tadi. Surat itu dalam bejana. Kemudian minum air. Maka aku berbuat akan dia bagi anakku, maka hafaz dia barang yang didengarnya. Maka memuji aku akan Allah Ta'ala. Baik, penutup. Iklam. Ketahui olehmu bahawasanya hadis yang dhaif itu tiada sayugianya diihmalkan. Artinya jangan ditolak. Walaupun hadis itu dhaif. Hari ini banyak ada apa itu. Hadis dhaif tolak. Hadis sahih pun ada menolak. Sampai bertengkar dengan saya dalam satu majlis. Hadis sahih tak dipakai. Yang dia pakai hanya hadis mutawatir. Hadis sahih pun nak tolak. Padahal hadis dhaif tu hadis juga. Dia lebih baik daripada perkataan saya. Dia lebih baik daripada perkataan tuan-tuan dan puan-puan. Hadis dhaif walaupun dhaif tu artinya lemah. Hadis yang lemah. Pakai. Bukan untuk menjadikannya hukum. Pakai untuk apa? Untuk fadilat-fadilat. Untuk fadilatul a'mal namanya. Untuk keutamaan-keutamaan. Walaupun hadis dhaif ya. Tiada sayugianya ihmalkan, artinya diabaikan.
Kerana bahawasanya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dengan dia pada fadilatul amal. Fadilat amal. Seperti kata Syekh Ibn Hajar dalam Tanbih Al-Ahya. Bermula hadis yang dhaif itu jadi hujjah pada segala fadilat amal. Dengan iktifak ulama, artinya persetujuan ulama-ulama, semua setuju. Seperti barang yang tersebut dalam Syarhu Al-Muhazzazah. Dan lainnya ada kitab ni ya. Dan ada pun pada hukum seperti halal dan haram, itu kena ada hadis yang sahih pada qamannya, hadis sahih. Ataupun yang lebih baik hadis mutawatir. Seperti halal dan haram dan jual beli dan nikah dan talak dan umpamanya, maka tiada boleh diamalkan melainkan dengan hadis yang sahih. Paling qamannya sahih. Lagi baik mutawatir. Lagi bagus hadis qudsi. Itu boleh. Dan kata Imam Nawawi dalam Al-Azkarnya, ada pernah baca Al-Azkar? Ustaz Sulaiman ngajar Al-Azkar di Masjid Jami' tu. Datanglah hari Sabtu, esoklah hari Sabtu ni. Minggu yang ketiga. Lagi ada lagi ustaz ngajar. Rasanya apa? Ustaz Alimi. Ngajar Al-Azkar. Ini tak pernah datang pun. Apa dia buat dia? Lepas subuh tu. Masjid Jami' itu setiap hari, setiap minggu ada. Hari Sabtu ada, hari Ahad ada. Ada kelas subuh. Lepas subuh sini apa dia buat? Borak. Kalau borak tentang apa, tak apa juga. Ini borak tak tentu ada. Cerita bola sepak. Siapa menang dalam tadi? Kelantan ke Perak. Ngapa bergaduh di Perak? Itu je cerita. Lupa akan bola sepak tadi. The most stupid people are those who pay money to see 22 people fighting for one ball. Hantarlah. Faham-faham tidak dia menang saya. Dia pengopi itu dulu. Saya lain tu. Saya pergi Padang tu dapat duit tau. Balik bawa beratus balik. Pergi ke Pulau Pinang, pergi ke Perlis, pergi ke Kangar, pergi Alostar. Balik bawa beratus-ratus. Dia memang ayah duit. Bingung ke tadi? Okey. Itu dia. Sebagiannya bagi orang yang sampai kepadanya suatu daripada fadilat amal begini, bahawa ia kerjakan dengan dia, dan jikalau sekali-sekali pun supaya ada daripada ahlinya. Hukum halal tu tidak hadis sahih. Fadilatul amal hadis dhaif pun tak apa. Dan daripada hadis Nabi SAW, sabdanya, barang siapa sampai akan dia daripada Allah Ta'ala kelebihan sesuatu, maka tiada ia membezakan dia, tiada mencapai akan dia, yang ni kelebihan itu. Kalau dia tak bezakan, tak ada dapat kelebihan tu, tak diamalkan. Kata setengah daripada orang salihin, orang salih, aku lihat akan Nabi SAW dalam tidurku, artinya mimpi dulu, di sisi Ka'batullah. Maka berkataku, ya Rasulullah. Ini senang nak mimpi Rasulullah dia ada mimpi. Telah sampai akan kami daripada engkau bersabda, barang siapa mendengar akan hadis padanya, pahalanya begini-begini, maka diamalkan dengan dia, padahal harap akan demikian pahalanya itu. Dan jikalau adalah hadis itu dhaif, batil sekalipun, yakni diberi pahalanya. Itu Rasulullah ngabur, kalau kamu dengar satu hadis itu, amalkan, dapat pahala, walaupun dhaif, walaupun batil, hadis palsu pun. Di antaranya kata ulama sekarang ni, ulama moden kata, di antara hadis palsu tu apa? Utlubul ilma walau bisin. Kata itu hadis palsu tu kata. Apa ni? Tuntutlah kamu akan ilmu walaupun di negeri Cina. Katanya hadis palsu. Tapi bagi saya, walau palsu pun, itu menyuruh kita buat baik ke menyuruh kita buat jahat? Buat baik, menuntut ilmu. Apa payah negeri Cina? Putih-putih yang ada? Jadi menuntut ilmu tu kan kita di China boleh, di Arab boleh, di Amerika boleh, di Jepun boleh. Tuntutlah ilmu. Walau bisin. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah kamu akan ilmu walaupun sampai ke negeri China. Walaupun ada yang mengatakan itu hadis palsu, tapi boleh ke tak boleh kita amalkan? Boleh. Itu dia. Walaupun dhaif, batil sekalipun, yakni diberi pahalanya. Allah bagi pahala. Sabdanya. Dia nanya Rasulullah dalam mimpi lah. Kalau apa itu aku amalkan hadis yang
yang dhaif tu, hadis yang batil tu, hadis yang kata dia tak betul tu, apa jawab Rasulullah dalam mimpi tu? Apa sabdanya? Bahkan. Apa kata bahkan? Bahkan apa? Ya Allah, dia minta kata bahkan. Bukan Melayu dia mana? Apa kata bahkan? Itu bahkan. Sekali lagi, apa kata bahkan? Dapat pahala. Bahkan dan demi bunyatul Ka'bah, demi yang memelihara Ka'bah ni, bahawasanya ia daripada aku. Daripada aku tu daripada siapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berkata dengan dia, demikian tersebut di dalam Jam'ul Fawaid. Nama kitabnya Jam'ul Fawaid. Itu bab kelebihan ilmu. Akan datang kita akan baca kelebihan La ilaha illallah. Kitab ini tuan-tuan dan membuat cerita fadilat aja. Fadilat la ilaha illallah, fadilat subhanallah, fadilat alhamdulillah, fadilat sembahyang berjemaah, sembahyang bersugi, fadilat bersugi, fadilat pakai serban, semua ada dalam ni insya-Allah ya. Dia cerita fadilat aja. Itu sebab banyak orang-orang yang tak berapa berkenaan ni kitab ni. Tapi bagi saya kitab ni cukup intriguing. Tahu apa intriguing? Baca lagi seronok, lagi baca lagi khayal, lagi baca lagi nak lagi. Ini kitab ni ya. Saya setuju sangat bila tuan-tuan syorkan kita baca kitab ni di sini. Okey, sudah tu. Lepas ini kita tak ada soal jawab ya. Lepas ini kita ada baca doa sikit ada tahlil dan baca doa. Dia tak nyuruh saya tahlil, tapi saya nak tahlil juga. Lantaklah. Saya nyuruh saya ngajar tu. Dia tak ada nyuruh saya tahlil, kita tahlil juga. Kerana dia nak pergi ke Mekah bersama dengan isteri dan keluarganya. Mudah-mudahan beliau di sana dapat apa? Beramal dengan ilmunya. Dilembutkan hati untuk menjadi orang-orang yang soleh. Dan yang pentingnya dia kembali menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Mudah-mudahan dapat umrah yang mabrur. Ya. Kita sama-sama doakan dia ya. Selamat pergi, selamat balik dan buat perubahan selepas dia balik nanti. Dan doa-doakan kita di sini. Naik Jabal Rahmah tu lambai-lambai lah Yunus tu. Lambai-lambai lah dia apa namanya? Haji Repin sudah pergi, tak apa lah. Lambai lagi apa salahnya? Biar dia tak pergi. Lambai-lambai lah Haji Ibrahim. Dan sebagainya ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal